Pagi ni kita bersama wartawan kanan Astro Awani. Iaitu Harith Ashraf. Yang baju putih, ni yang tak pakai mask. Tu dia. Hari ni tema sama baju putih, sama Hari Raya. Mungkin tak terlambat lagi lah nak ucap Selamat Hari Raya kat semua. Selamat Hari Raya. So Haris ni dah hampir 7 tahun Haris dengan Awani. Masuk tahun. Ini tahun ke-6, nak masuk tahun ke-7 lah kiranya. Julai masuk tahun ke-7 lah. Lagi lama daripada kita kerja kat Zayan ni. Okey, buat pengetahuan kawan-kawan kita kat Zayan. Haris ni selalu tahu dekat Zayan ni, suara dia selalu dekat Zayan. Selalu bagi kita maklumat-maklumat penting, betul tak? Betul. Kita share waktu tu, waktu tengah peak kan, perkembangan terkini kes-kes melibatkan COVID-19, inisiatif kerajaan apa semua kan. So sebagai rakan-rakan di Astro pun kita berkongsi jugalah, mewakili Astro ni kita kongsi juga maklumat tu dengan Zayan. Tapi sedap lah suara Riz. Riz, macam tahun ni Riz, Raya Riz kan, macam mana Riz, apa beza dia dengan Raya-Raya tahun-tahun lepas? Okey, mula-mula tu macam wartawan ni bekerja dalam bidang media wartawan ni, bagi kita orang macam dah biasa sebenarnya untuk bekerja di hari raya. Selalunya kalau saya ambil contoh di Astro Awani, kita rotate. Contoh kalau macam tahun ni adalah giliran saya, kalau ikutkan tahun ni giliran saya bercuti sebab tahun lepas saya dah bekerja. So biasanya kalau kita bekerja first raya tu dekat rumah Perdana Menteri, kita buat liputan kan, rumah buka kabinet dan sebagainya. Okey, itu perkara lumrah lah bagi media wartawan bekerja di hari raya. Tapi tahun ini, kalau contohlah kalau kena bekerja pun, at least dalam raya ke-3, raya ke-4 kita dah dapat cuti dan kita boleh balik kampung. Macam saya kampung kat itu kan, so kita dah dapat boleh balik kampung. Compare dengan sekarang ni, kita memang tak boleh balik kampung langsung. Tahun ni memang giliran saya cuti. Last Ramadan, last puasa hari tu, sampailah ke Syawal ke-3, saya bercuti. Saya dapat cuti 4 hari total. Sepatutnya memang cuti pun. Memang cuti, saya tak pergi kerja pun. Cuma tapi raya dekat KL je lah. Macam first raya tu singgah sekejap dekat, jumpa kawan-kawan dekat studio. Kita ada satellite studio dekat PWTC kan. So macam tu lah perayaannya. Selalu kalau dapat cuti tu, kita dekat kampung lah. So itulah kelainannya sedikit. Tapi kalau orang nak kata berjauhan daripada keluarga tu, bagi saya media ni kira macam lumrah lah bekerja di luar waktu. Faham. Norma yang mungkin orang lain rasakan norma baru, tapi kami rasakan itu dah perkara biasa lah. Dah biasa Yes. Tahu lah. Ini dah benda orang kata apa, hero tak diendang Mawi Endang ke dendang? Dendang. Tak pasal lah, pasal media ni kan frontliner. Betul. Dia cuma frontliner dekat. Yes, dia banyak sebenarnya tu yang dia ni berkorban dan berjuang kan. Betul tak? Bila sebut wartawan kanan, awak bila nak jadi penyampai kanan Zayan? Kanan. Faham tak? Itu dunia pangkat tu. Okey Haris, memang lighting sekarang memang on point sekarang ni. Memang cantik lighting tu. Okey, kita nak tanya kat Haris kan. Apa pengalaman paling mencabar lah sepanjang bila berlakunya masalah COVID-19 ni untuk bagi liputan? Apa paling mencabar sekali? Kalau nak ikut dari segi cabaran tu, itu adalah new norm bagi kami. Itu benda yang baru bagi kami. Kami tak pernah membuat liputan di Malaysia ni. Bagi saya percaya kalau wartawan even yang senior pun, kalau di peringkat ketua pengarang sekalipun, mungkin tidak pernah menjangkakan ataupun memikirkan akan ada satu liputan melibatkan wabak yang sebesar ini. Kita terpaksa pergi ke lokasi. Macam saya dihantar ke kawasan PKPD, kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan. Sebagai contoh, macam saya pergi dekat area Danwangi, dekat area Masjid India. So kawasan-kawasan ni yang mungkin anda dapat lihat di visual ataupun foto-foto di media sosial sebagainya, di laporan berita, yang nampak ada kawat duri tu, kawasan tu sebenarnya merupakan red zone di mana petugas kesihatan ataupun pertama pihak keselamatan menutup dulu kawasan tu, lepas tu pihak kesihatan datang ambil sampel dan sebagainya. Jadi kami ini terdedah ataupun berada di lokasi yang kan
sangat kritikal ataupun boleh Betul. dikatakan red zone lah. Benda-benda banyak kemungkinan di situ. Kita tak tahu berapa banyak kes positif di situ. Jadi tumpuan pihak kesihatan dekat situ untuk ambil sampling sebab ada kes meningkat, mungkin ada kontak rapat dan sebagainya. Jadi kita terpaksa mendedahkan diri kita untuk memberi laporan yang terbaik kepada penonton. Dan antara cabaran lain termasuklah new norm dari segi sekarang ni, banyak sidang media ataupun pengumuman buat dalam talian. So so kalau macam kita kena internet kena ditambah baik lah, maksudnya Betul. kalau kita nak dengar, kadang-kadang kita fizikal kita pergi ke sidang media, satu sidang media tu, tapi sekarang ni kita duduk depan komputer pun, laptop pun kita dah boleh dapat akses maklumat, kita dah boleh buat story berdasarkan sidang media online dan sebagainya. Jadi banyak perkara-perkara baru, cabaran-cabaran yang baru yang perlu dilalui, tapi alhamdulillah saya percaya bukan saja saya, kawan-kawan di Sarawak ni, kawan-kawan di media outlet yang lain pun, saya percaya mereka mula mengadaptasilah new norm ni. Riz, macam sekarang apa perkembangan terkini COVID-19 Okey, sekarang ni? kalau nak cakap dari segi perkembangan terkini, kes melibatkan warga tempatan alhamdulillah pada peringkat ini single digit. Ataupun kalau kita nak bercakap, kalau kita bandingkan, mungkin ada yang setengah nampak macam kenapa 80 lebih, kenapa tiba-tiba ada 30 lebih kan. So betul. banyaknya dalam kluster warga negara asing bekerja syarikat, ada baru-baru ini macam semalam syarikat kerja pembersihan, lepas tu ada kluster di pedas, banyak lebih kepada pekerja asing. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham berkata kes ini disebabkan oleh kawasan penempatan diorang. Kawasan penempatan, mungkin mereka yang mungkin duduk satu rumah, macam di Dangwangi, di Selangor Mansion dengan KL Mansion. Selangor Mansion tu ada satu unit rumah yang kecil itu, ada bukan takat 20 ataupun 30 orang, tetapi duduk di satu rumah itu ikut shift. Contohlah kalau saya bekerja di sebuah restoran waktu siang, saya akan duduk di rumah itu waktu malam. Kalau punya anak ataupun mawi bekerja waktu malam, akan duduk di rumah tu waktu siang. Tahap begitu sekali. Jadi amendment sekarang ni saya difahamkan kerajaan sedang memerhati Kementerian Sumber Manusia untuk pindah akta dari segi kualiti pekerja dan juga rumah penginapan bagi pekerja asing. Sebab saya nampak perkara ini amat penting. Kalau kita compare dengan Singapura pun, dia ada hostel dia, ada dormitory dia tu. Kes nampaknya mirip, hampir sama jugalah. Itu yang kes-kes kita meningkat. Tapi alhamdulillah di peringkat tempatan ni semuanya dilihat terkawal dan minta-minta kluster melibatkan raya ni tak meningkat lah, sebab 2 minggu selepas raya ni waktu yang penting sekali untuk kita.